واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat daripadanya, insya-Allah. Dan saya kira tidak agak kelewatan untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, kerana kita masih lagi ada baki di bulan Syawal, kepada tuan-tuan dan hadirin sekalian. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara satu lagi surah baru, iaitu salah satu daripada jajaran surah-surah di dalam juz'u amma, iaitu merujuk surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Sedikit pengenalan ataupun muqaddimah berkaitan dengan surah At-Tariq. Surah At-Tariq adalah merupakan surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan lazim bagi kita memahami bahawa kebanyakan surah-surah pendek di dalam juz'u amma adalah surah-surah Makkiyah. Baik, surah ini adalah surah yang ke-86 mengikut tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran, iaitu selepas surah Al-Buruj dan sebelum surah Al-A'la. Walau bagaimanapun, secara hakikat dan realiti penurunan surah At-Tariq ketika zaman penurunan wahyu kepada Rasulullah, surah ini diturunkan selepas surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, kalau konteks penurunan yang sebenar. Cuma dalam susunan surah-surah ketika pengumpulan mushaf Utsmani ini diletakkan selepas surah Al-Buruj dan sebelum surah Al-A'la. Dan surah ini diturunkan pada peringkat ketiga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, iaitu di antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa bila kita membicarakan surah baru, kita membicarakan tentang persoalan silah, iaitu hubungan surah yang kita nak belajar, yang kita nak tafsir dengan surah sebelumnya. Surah sebelum ini adalah surah Al-Buruj, iaitu gugusan bintang-bintang. Di hujung surah Al-Buruj ayat 21, ayat 22. Sebab surah Al-Buruj ni cuma ada 22 ayat. Firman Allah ayat 21 dan 22, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka. Mereka di sini merujuk kepada golongan-golongan kafir musyrikin Mekah yang banyak melawan dan menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama mereka juga menafikan dan mengingkari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini dijelaskan oleh Allah
bahkan yang didustakan oleh mereka tu adalah Al-Quran yang bersifat majid, yang bersifat mulia. Di mana kedudukan kemuliaan Al-Quran? Fi lauhin mahfuz, yang berada pada lauh yang terjaga, yang tersimpan rapi. Baik, di hujung surah Al-Buruj ini Allah membicarakan tentang kedudukan Al-Quran yang tersimpan dan terjaga dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lauh mahfuz ini berada di alam langit. Dan bila berbicara demikian, surah At-Tariq ni dimulai dengan kalimah sumpah. Sumpah mengenai apa? Was-sama'i wat-tariq. Juga sambungan di awal surah ini membicarakan tentang sumpah Allah berkaitan dengan langit. Itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah ada perbincangan di kalangan ulama-ulama tafsir bahawa surah At-Tariq ini membicarakan tentang dua jenis perjalanan. Perjalanan yang pertama, bentuk dia ialah perjalanan di alam langit. Manakala perjalanan dalam bentuk yang kedua adalah perjalanan di alam kita, di alam bumi. Baik, perjalanan yang pertama tu merujuk kepada perjalanan satu jenis bintang yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah ini, iaitu bintang yang dinamakan At-Tariq. Itu di alam langit. Manakala perjalanan yang kedua ialah perjalanan kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, insan, manusia, yang mana Allah membicarakan tentang asal usul, muasal kejadian kita manusia yang dijadikan daripada pancaran air mani yang terhasil daripada tulang sulbi dan tulang dada wanita. Itu ada dalam ayat falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib, iaitu perjalanan air mani yang terpancar, yang dalam istilah saintifik hari ini kita sebut sebagai sperma. Daripada setiap pancaran air mani itu ada berjuta-juta sperma yang masing-masing berebut, yang masing-masing berlawan, yang masing-masing bersaing di antara satu sama lain untuk mendapatkan kedudukan. Jadi dalam berjuta-juta sperma hadut bersaing tu, hanya satu yang terpilih, itulah yang akan terhasil sebagai anak ataupun zuriat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak takdir jadikan kita, maka kitalah salah satu di antara jutaan sperma yang terpilih tu. Hak mana kalah, hak mana tak terpilih, tak jadi apa lah. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita. Jadi kalau takdir lain adik-beradik kita, setiap kali pancaran tu ada berjuta-juta hak lain pula duk berebut sama depa ni nak pergi tempat tu. Jadi yang terhasil itulah yang akan melahirkan zuriat seterusnya. Itu perjalanan kedua. Dan seterusnya dalam surah ini juga Allah menceritakan bahawa setiap jiwa, diri manusia ni ada penjaga yang telah ditentu dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa melihat, yang sentiasa memantau, yang sentiasa mengawasi, bahkan lebih jauh sentiasa mencatat dan merekod setiap amalan manusia. Dan Allah juga dalam penghujung surah ini membicarakan tentang bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili setiap perbuatan manusia ini sesuai dengan apa yang dia lakukan semasa konteks kehidupan dia di atas muka bumi dengan adil dan setimpal. Sekiranya sepanjang kita hidup atas dunia ni kita melakukan kebaikan dan kebajikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah menjanjikan syurga.
Tetapi sebaliknya, sekiranya konteks kehidupan kita ini tidak bersesuaian dengan setiap perintah dan larangan Allah, al-maklum bagi kita tempat dan kedudukan yang berlawanan daripada syurga, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini satu peringatan penting daripada Allah supaya kita menyedari dan insaf akan kelemahan dan kekerdilan kita manusia ni, yang cuma dihasilkan Allah daripada air yang bersifat hina dan lemah. Asalnya tak ada kekuatan apa, tak ada kehebatan apa. Air pun daripada sumber tempat dia terpancar tu kemaluan manusia, yang semua orang malu kalau nak tunjuk benda ni. Kita malu kalau terlihat oleh orang, kita malu kalau ternampak oleh orang. Tempat tu yang keluar asal kita ni. Tapi daripada lemah tadi, daripada hina tadi, bila jadi manusia macam ni, dia dah belajar macam-macam ilmu, dia dah ada kekuatan, dia dah ada kehebatan, dia dah ada kemasyhuran. Rata-rata ramai di kalangan manusia sudah melupakan asal usul dia. Dan ada sebahagian mereka itu melupakan Allah, lebih jauh kufur kepada Allah, lebih jauh tidak mahu mengikuti ketetapan dan peraturan, dengan kata lain syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu serba sedikit berkenaan dengan muqaddimah, pengenalan ataupun kita sebut sinopsis tentang surah At-Tariq. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi kita baca malam ni 4 ayat dulu. Kalau ada masa kita sambung ke ayat yang seterusnya. Baik. Ayat yang pertama, was-samaa'i wat-tariq. Di dalam surah ini Allah memulakan dengan 2 sumpah. Ada 2 sumpah daripada Allah di sini. Pertama, was-samaa'i, dan demi langit. Yang kedua, wat-tariq, dan demi at-tariq. Kalau langit, kita faham apa yang dimaksudkan dengan kalimah dan perkataan langit. Tapi bila datang kalimah dan perkataan yang kedua, at-tariq ni, kita tak tahu tariq ni merujuk kepada apa. Tapi kalau kita lihat Al-Quran terjemahan, surah At-Tariq tu dia terjemah dengan makna apa? Yang datang di malam hari. At-Tariq tu dia terjemah yang datang di malam hari. Kerana penisbahan dan kaitan bintang At-Tariq ni, dia hanya muncul dan datang pada malam hari, bukan pada belah siang hari. Dan ada yang menterjemahkan secara lebih spesifik sebagai pengunjung malam. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan bahasa Inggeris, was-samaa'i wat-tariq, by the sky and night comer, demi langit dan pengunjung malam, iaitu merujuk kepada bintang At-Tariq. Walau bagaimanapun, saya nak membicarakan beberapa istilah yang dikaitkan dan dinisbahkan dengan At-Tariq ni. Ada beberapa artikel yang menyebutkan At-Tariq ni disebut sebagai the knocking star. Apa maksud knocking star? Sejenis bintang yang sifat dia mengetuk, bunyi seperti ketukan. Bunyi seperti ketukan. Dan kalau kita lihat di dalam beberapa siri YouTube lah, ada satu channel yang mana dia tunjuk astronot. Apa dia astronot ni? Angkasawan daripada China. Bila dia sedang bertugas di tempat dia, nama apa? ISS ke atas tu, ada satu ketika tu dia terdengar seperti bunyi ketukan. Tuk, tuk, macam kita ketuk cermin, macam kita ketuk pintu. Tapi tak tahu sumber ketukan tu terhasil daripada mana.
Jadi ada beberapa channel yang mengambil penisbahan kepada keadaan peristiwa dan tragedi itu, mengaitkan dengan bintang At-Tariq yang bersifat bintang pengetuk. Wallahu alam lah. Hak sebetulnya hak dia dengar tu memang betul terkait dengan At-Tariq ataupun bunyi daripada unsur lain, saya tak tahu. Yang kedua, ada yang mengaitkan dengan the pulsar star. Pulsar star, dia adalah beberapa artikel yang membicarakan tentang pulsar star ni. Itu kita bagi kat orang sains lah hurai, adakah betul-betul penisbahan ni tepat dan kena kepada bintang At-Tariq ataupun pulsar star ini merujuk kepada jenis bintang yang lain. Wallahu alam. Baik, pertama ialah bila kita tengok pattern fashion lafaz sumpah ini sama seperti lafaz sumpah di dalam surah-surah juzuk amma yang lain. Kan dalam surah juzuk amma ni banyak depan dia tu lafaz sumpah kan. Wadduha wal laili idza saja wasyamsi waduhaha was-samaa'i zatil buruj was-samaa'i zatir raj' wattini wazzaitun. Banyak lafaz sumpah, pattern dia sama. Bahkan kalau tuan-tuan berkesempatan cari satu buku yang mana buku ni membicarakan 40 sumpah dahsyat di dalam Al-Quran. Dia membicarakan tentang 40 sumpah yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. 40 tu bermaksud 20 sumpah melibatkan di alam langit dan 20 sumpah lagi yang Allah bersumpah melibatkan alam bumi. Contoh alam langit tu demi matahari, demi bintang-bintang, demi bulan, demi planet, demi apa-apa yang melibatkan di alam langit. Kalau hak bumi tu demi buah tin, demi buah zaitun, demi Mekah, demi laut dan sebagainya. Ada 20 hak melibatkan alam atas, ada 20 hak melibatkan alam bumi. Jadi sekarang ni was-samaa'i wat-tariq, alam atas ke alam bawah? Atas lah, membicarakan tentang langit dan satu bintang yang disebut At-Tariq. Baik, bila kita lihat kalimah as-sama' di sini, secara kebiasaan bila kita bermain dengan ilmu bahasa, as-sama' ni dalam bahasa Arab singular ke plural? Dia merujuk kepada satu ke ataupun jamak? Satu saja kan? As-sama'. Kalau jamak, langit ni apa dia? As-samawati dalam Quran. Contoh awal surah Fatir, Alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Tu jamak, tu plural. Tapi kalau satu disebut as-sama'. Walau bagaimanapun, dalam beberapa konteks ayat Al-Quran, kita perlu melihat kepada kontekstual ayat tersebut disebutkan. Walaupun as-sama' disebut dengan satu singular, tetapi kadang-kadang konteks dia merujuk kepada alam langit yang tidak ada limitation, langit yang tidak ada keterhadan, langit yang tidak ada batasan. Bila dia sebut walaupun cuma was-sama'i, merujuk kepada keseluruhan langit, overall. Sebagai contohlah, kalau kita kata anak-anak kita soalan biasa, di mana malaikat tinggal? Dia akan jawab apa? Di langit. Dia sebut perkataan langit itu satu, seolah-olah merujuk satu langit. Tapi maksud bila kita sebut di langit itu, langit yang tak ada penghujung, langit yang tak ada batasan, semuanya dihuni oleh para malaikat. Tu sebagai contoh. Dan bila kita sebut sebagai contoh lain, arash Allah itu jauh lebih tinggi daripada as-samawat, 7 lapis langit. Tapi Allah menyebut arash Allah itu berada fis sama'. Maksudnya langit yang tidak ada batasan, langit yang tak ada terhad. As-sama' juga merujuk kepada sesuatu yang berada di atas kita.
selain daripada konteks penggunaan kalimah langit itu sendiri, kecuali bila ayat-ayat Al-Quran ataupun ada hadis-hadis daripada Rasulullah yang mentakhsiskan, memberi pengkhususan dengan kalimah as-sama' tu merujuk kepada langit mana secara khusus, hak tu kita kena terhadkan pada langit yang disebut saja. Contoh yang disebut as-sama' tu merujuk pada langit yang tak ada had, tak ada batasan. Tapi kalau dikhususkan, bila dikhususkan, contoh selalunya masjid-masjid ataupun surau-surau di Pulau Pinang ni, saya kira tempat lain pun banyak dah buat benda baik ni. Habis solat isyak, selalunya kita ambil Al-Quran, kita pakat ramai-ramai baca surah apa? Surah Al-Mulk kan. Cuba tengok ayat yang kelima, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Ni mengkhususkan. Dia sebut langit, tapi langit mana? Langit dunia. Tu maknanya dikhususkan. Kita tak boleh dah nak kata langit ni tak ada terhad, ni langit nombor 3 ke ni langit nombor 4. Bila ayat Quran sebut langit dunia, itulah bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi sama'id dunia, langit dunia ni dengan apa? Bimasabiha. Masabih, misbah dalam bahasa Arab ni sebenarnya misbah, lampu. Tapi bukanlah Allah pasang lampu atas langit tu. Lampu tu merujuk yang bercahaya. Lampu di sini konteks yang dikehendaki ialah bintang-bintang. Jadi tujuan apa? Allah hiasi bintang-bintang di langit pertama, wa ja'alnaha, dan menjadikan bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar ataupun alat perjan bagi syaitan-syaitan yang mana mereka ni cuba untuk mencuri berita-berita di alam langit. Ni kalau ada kita baca kisah ni terkait dengan geng-geng dukun, geng-geng tok bomoh ni. Sebab apa mereka dulu, zaman-zaman dulu boleh meramal? Sebab mereka ada jin-jin yang berkawan, yang bersahabat dengan mereka ni, naik nak curi berita daripada langit. Esok nak hujan ke, esok nak jadi macam ni ke. Jadi turun bagi kat tahu kawan ni. Kawan ni pun esok jadi lagu ni, esok jadi lagu ni, esok jadi lagu ni. Jadi kalau bertepatan kena, bertepatan betul, makin lakulah dia. Penuh lagi lah kocek dia ni. Dengan duit orang tu mari nak ramal tu, orang tu nak mari tanya ni. Tapi satu ketika Allah dah jadikan bintang-bintang tu sebagai alat perjam. Tak mau syaitan-syaitan ni naik ke alam langit mencuri berita-berita daripada langit. Itu khusus tak? Khususlah. Allah sebut sama dunia. Tak boleh kata langit lain kan? Sebagai contoh, kita sebut antara nabi-nabi yang berada di alam langit. Kita sebut Nabi apa? Nabi Adam duduk di langit, Nabi Isa duduk di langit. Walaupun kita sebut secara umum, tapi hadis Nabi mentakhsiskan langit mana mereka duduk melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kita tengok Nabi jumpa Nabi Adam, langit mana? Dikhususkan langit pertama. Yahya dengan Isa, langit kedua. Nabi Yusuf, langit ketiga. Idris, langit keempat. Harun kelima. Musa keenam. Ibrahim ketujuh. Baik, bila disebut langit dunia, ada dapatan, saya pun tak reti. Dapatan daripada beberapa saintis menyebut, bila kata langit dunia ni, mana-mana objek di langit yang kamu boleh nampak dan lihat dengan mata kasar, kalau bahasa kampung mata lendir kamu ni, hak kita boleh tengok terus. Matahari, bulan, bintang-bintang hak berkelip. Walaupun sebenar mereka tu besar, tapi bila jauh nampak kecil, kita nampak berkelip. Ataupun objek-objek, unsur-unsur langit yang kamu boleh tengok melalui alat-alat saintifik. Teropong nama sekian-sekian ke, macam yang Edwin Hubble buat tu, ataupun teleskop yang macam orang tengok anak bulan sebagainya. Dapatan ni mengatakan hak mana-mana mata kamu boleh lihat tanpa alat, dan apa jua objek langit yang boleh dilihat menggunakan alat,
Dia kata tu semua masih berada di dalam wilayah ataupun hak langit dunia. Maksudnya hak langit atas lagi tak mampu kita nak terobos, tak mampu mata kita nak capai, tak mampu alatan-alatan nak tilik ataupun teropong depa. Okey. Wat-tariq yang kedua. Wat-tariq. Ini nak sebut dan demi bintang at-tariq. Kita kena tengok dulu kalimah tariq ni. Kalimah tariq ni daripada kata dasar ataupun kosakata dalam bahasa Arab taraqa. Taraqa. Apa maksud taraqa? Taraqa bermaksud darbus syadid, pukulan yang berat. Darbus syadid ni memukul sesuatu dengan pukulan yang kuat atau pukulan yang berat. Sebab tu dalam bahasa Arab hammer, tukul tu kita sebut mitraqah. Asal ambil kalimah kata dasar tu lah, taraqa tu, mitraqah tu hammer. Sebab hammer biasa digunakan untuk memukul pukulan yang berat dan kuat. Setakat kita nak pukul nyamuk, tangan cukup dah. Ke ada sini pukul nyamuk dengan hammer? Tak payahlah nak pukul dengan tangan, setakat dengan tangan. Tapi tengok paku, tak badan tangan kita. Jadi kena ketuk dengan ketukan yang berat, kena guna hammer dan alatan-alatan seumpama dengannya. Kalimah taraqa juga, tariq ni bermaksud pukulan. Pukulan pada apa? Pukulan pada jalan. Takkan kita nak pukul jalan. Maksudnya ialah jalan itu dipukul melalui derapan tapak-tapak kaki manusia dan haiwan. Bahasa Arab biasalah. Maksudnya jalan tu dipukul melalui derapan tapak kaki manusia dan haiwan yang berjalan. Sebab tu at-tariq juga dikenali sebagai orang yang berjalan malam. Sebab tu yang datang pada waktu malam, pengunjung malam, dia terjemah tadi. At-tariq ni orang berjalan malam. Selalu kita jumpa dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Asra tu berjalan malam, tariq pun berjalan malam. Dan daripada kalimah tariq ni lah bahasa Arab, jalan dalam bahasa Arab tariq, tapi ejaan dia lain sikit. Ta-ra ya qaf. Tariq jalan. Satu lagi syari' jalan. Apa beza syari' dengan tariq? Syari' ni biasanya jalan yang lebih besar, jalan yang lebih terkenal, jalan yang biasa dinamakan. Jalan Tun Dr. Ismail tu syari' lah, ada nama. Jalan apa lagi kita kata hak nama-nama tertentu. Tapi kalau tariq ni jalan hak biasa-biasa, biasanya jalan tak ada nama. Hang mari ikut mana tadi? Jalan belakang, jalan belakang. Jalan belakang tu nama apa? Tak ada nama lah. Jalan hak biasa-biasa, jalan hak kecil. Kalau syari' tu jalan yang biasa dikenali. Tariq juga merujuk kepada apa? Yang mengetuk pintu. Sebab tu dikaitkan dengan knocking star tadi. Orang yang mengetuk pintu rumah orang lain pada waktu malam disebut tariq. Yang dia juga ada kaitan dengan orang berjalan malam, musafir waktu malam. Biasanya orang yang bermusafir ni dia akan pi ketuk pintu rumah orang pada satu tempat yang dia sampai dengan niat untuk supaya tuan rumah tu menjadikan dia hak musafir ni sebagai tetamu bagi tuan rumah tu. Disebut tariq. Itu beberapa dapatanlah daripada kalimah tariq. Ada malam, ada bintang, ada berjalan malam, ada pukulan, ada ketukan. Itu semua ada keterkaitan. Baik. Sekarang ni kita tahu tak tariq yang sebenar dalam ayat ni apa yang Allah nak maksudkan? Tak tahu. Jadi bila tak tahu, kita tengok ayat nombor 2. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa dia yang dimaksudkan dengan at-tariq? Memang kita tak tahu pun. Tapi dalam ayat yang kedua ni Allah nak bagi tahu kita dah tariq tu apa. Tapi pemberitahuan daripada Allah ni datang dalam bentuk soalan. Kamu tahu tak tariq tu apa? Walaupun tu adalah soalan, tu adalah pertanyaan, tapi sebenarnya lepas tanya tu Allah nak bagi tahu.
Macam selalu kita duk cakap dah, hang tahu dah cerita yang sebenar lagu mana? Padahal kita nak cerita dah lepas pada ni, tapi sebelum kita cerita tu kita buat ayat lagu tu kat orang. Hang tahu dah cerita sebenar lagu mana? Jadi kawan tu pun tak tahu. Bila hang tak tahu, hang lagu ni cerita dia nya, baru nak habaq. Tapi ayat tu dia tanya soalan dulu. Ni nak menunjukkan kepada kita bahawa banyak benda dalam dunia ni, lebih-lebih lagi yang ada keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, kita tidak bisa mengerti dan mengetahui kecuali Allah sendiri yang mengabarkan dan memberikan jawapan serta informasi mengenainya. Hak sebelum ni kita duk belajar ilmu macam-macam, kita duk belajar pengetahuan macam-macam, kita ada maklumat macam-macam, kita ada info macam-macam. Tu pun kita dah rasa banyak sangat dah kita tahu tu. Tapi hakikatnya banyak lagi kejahilan dan kebodohan kita. Contoh bila kita berdepan ayat seperti ni, dah rasa ilmu banyak, pengetahuan banyak, maklumat banyak, info banyak, apa dia at-tariq? Tak tahu, memang tak tahu. Sebab tu Allah datang, wa ma adraka mat-tariq. Dan fashion style soalan ni banyak kita temui dalam surah yang lain. Contoh surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Apa dia hari yang menggemparkan? Kamu tahu ke tak hari yang menggemparkan tu apa? Kita tak tahu, tapi Allah nak bagi tahu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsud. Oh, maksudnya Qari'ah ni macam tu dia punya cerita, macam tu dia punya penjelasan dan pendetailan. Baik, kalau kita jumpa dalam Quran Allah guna kalimah adraka, Allah tanya, di depan tu memang Allah nak bagi jawapan. Kata seorang ulama terkenal merujuk Sufyan bin Uyainah, ayat macam ni ada dua jenis dalam Quran. Satu dia datang wama adraka, satu lagi dia datang wama yudrika. Kalau datang adraka, maksudnya Allah tanya, Allah nak bagi jawapan. Kalau dia datang wama yudrika, Allah bagi dua kemungkinan atau beberapa kemungkinan, tapi hak mana kemungkinan tu sampai ke last Allah tak bagi tahu jawapan dia. Sampai ke sud Allah tak bagi tahu. Okey, contoh. Kita selalu baca surah Abasa wa Tawalla, ayat nombor 3. Abasa wa Tawalla, yang kedua anja'ahul a'ma, yang ketiga tu wama yudrika, bukan wama adraka, wama yudrika lahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Rasulullah apa dia? Abasa wa tawalla, berpaling dan bermasam muka. Anja'ahul a'ma, ketika mana Rasulullah didatangi seorang sahabat yang bersifat buta. Wa ma yudrika, adakah kamu mengetahui? Dia datang pada kamu tu, apa dia? Pertama, wa ma yudrika la'allahu yazakka, berkemungkinan boleh jadi dia datang menemui kamu wahai Muhammad untuk membersihkan, menyucikan diri dia. Au yazakkaru, atau nak mendapatkan peringatan daripada kamu. Fatanfa'ahu zikra, dan dengan peringatan tu dapat memberikan faedah dan manfaat untuk dia. Allah sebut berapa kemungkinan? Dua. Kamu tahu ke tak dia datang tu mungkin dia nak menyucikan diri dia, atau dia nak dapatkan peringatan daripada kamu. Ayat seterusnya sampai kesuk, sampai kelas tak tahu di antara dua kemungkinan tu dia datang untuk apa. Ada dalam surah Asy-Syura pasal hari kiamat. Apa dia? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Adakah kamu mengetahui mudah-mudahan kiamat itu dekat? Tapi ayat seterusnya sampai kesut tahu tak kiamat tu bila? Allah tak bagi tahu. Tu datang bila wa ma yudrika, Allah sebut kemungkinan-kemungkinan tu, tapi dia tak akan bagi tahu hak mana satu. Tapi adraka nak bagi tahu.
Jadi apa dia at-tariq? Tengok jawapan dia ayat yang ketiga. Tariq tu bermaksud an-najmus saqib. Tu jawapan dia. Najmu bintang, as-saqib yang cahayanya menembusi kegelapan malam. Jadi tariq ni ialah satu bintang yang sifat bintang ni as-saqibu, yang menembusi kegelapan malam. Tapi an-najmu ni singular ke plural? Singular, najmu. Kalau plural biasa Quran sebut apa? Nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nujum tu jamak, najmu satu. Kalimah bintang dalam Quran ni cuma ada 14 kali ya. Kalimah bintang penggunaan dalam Quran ada 14 kali. 4 kali dalam bentuk singular, 10 kali dalam bentuk plural, jamak. Hak ni jamak ke? Tak, hak ni satu saja, najmu, satu jenis bintang, ismu jins. Tapi sifat bintang tu apa? Allah bagi tahu, saqib, yang cahayanya menembusi kegelapan malam. Baik, kalau kita merujuk kepada beberapa buah tafsir, contoh saya ambil tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dalam tu Imam Qurtubi mendatangkan beberapa pendapat dan riwayat. Nombor satu ialah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Hassan di dalam tafsir dia. Pernah dengar tak nama Muhammad bin Hassan? Muhammad bin Hassan ni salah seorang dua murid utama Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, pendiri mazhab Hanafi tu. Bukan Imam Abu Hanifah tu sendiri. Anak murid dia yang terkenal dua orang. Salah seorang saya sebutkan tadi, Muhammad bin Hassan. Seorang lagi Qadhi Abi Yusuf. Jadi Muhammad bin Hassan ni sebut dalam tafsir dia, bintang yang dimaksudkan ialah bintang Zuhal. Dia kata bintang at-tariq tu merujuk bintang Zuhal. Apa dia bintang Zuhal tu? Al-kawkabul ladzi fis sama'is sabi'ah. Satu jenis bintang, satu jenis planet yang berada di langit yang ketujuh. Dia sebut sifat. Baik, di sini saya merenung sekejap. Bukan merenung apa? Merenung kejahilan dan kebodohan diri. Kita kalau berdepan dengan benda macam ni, kita perlu tawakuf. Maksud tawakuf, stop sekejap, berhati-hati dalam memberikan penilaian. Begini, kalau kita belajar tentang sistem suria dalam ilmu kosmologi, planet-planet ada dalam sistem suria ni, hak paling dekat dengan matahari apa dia? Hak paling dekat dengan matahari, planet apa? Utari. Lepas Utari, Zuhrah. Lepas Zuhrah baru kita, Bumi. Lepas Bumi, Marikh. Lepas Marikh, Mushtari. Lepas Mushtari, Zuhal. Lepas Zuhal, apa dia? Uranus. Lepas Uranus, Neptune ke apa? Tapi dalam bahasa Inggeris, Zuhal tu apa? Saturn. S-A-T-U-R-N tu. Bukan setan tu dah. Saturn. Baik. Kenapa saya suruh tawakuf dan berhati-hati? Sebab di sini kita berdepan dengan satu pandangan dan pendapat dari seorang ulama besar satu, dan kita berdepan dengan riset dan observation, analisis yang dibuat oleh para saintis di zaman kita. Jadi sebagaimana saya sebut di depan tadi, kan dia kata mana-mana objek atau unsur langit yang kita boleh tengok dengan mata, yang kita boleh tengok dengan teropong, itu masih berada pada takat langit dunia. Jadi menandakan bahawa dalam planet-planet sistem suria tu berada pada takat langit dunia, kerana kita boleh tengok dengan mata ataupun dengan teropong. Kalau tak boleh tengok, bagaimana saintis boleh membuat bentuk pada planet tu? Dengan gambaran Zuhal ada gegelangnya kan. Maksudnya benda tu boleh nampak dan sudah dinampak. Tapi pernyataan dalam tafsir tadi, Zuhal kaukabul ladzi fis sama'is sabi'ah, satu bintang yang berada di langit ketujuh.
Stop di sini untuk difahami bahawa adakah zuhal yang dimaksudkan oleh ulama tu, bintang langit ketujuh, sama atau tidak dengan zuhal yang ada dalam sistem suria kita. Kita takut dan bimbang nama sama, tapi hak ni merujuk kepada satu bentuk yang lain, hak ni merujuk kepada bentuk yang lain. Kerana apa? Kalau kita nak kata zuhal yang ulama tu sebut sama dengan zuhal ni lah, kita takut ada golongan-golongan tak bertanggungjawab. Dia kata apa punya bangang, apa punya bodoh ulama Islam ni. Padahal zuhal tu duduk di langit dunia, dia pergi kata zuhal tu duduk di langit ketujuh. Situ kita bimbang. Takut dia masukkan zuhal lain, kawan ni zuhal lain, walaupun nama tu sama. Jadi saya tak berani nak masukkan zuhal yang Muhammad bin Hasan tu kata apa. Sebab kita kenal zuhal sebagaimana zuhal ni. Sebab kita zaman kecil-kecil memang banyak, terutama pukul 5.30 petang. Standard zaman kita. Ada cerita apa? Space Corp Gaban. Gaban kan ada adegan bergaduh dia duduk atas planet Zuhal tu kan, dengan raksasa Gorgon tu. Ni nak kenal pula aku ni, keluar Gaban ni. Orang nak bagi tahu je planet Zuhal tu. Abang Dan ke cerita Gaban? Ada kan pergaduhan tu. Okey, satu Zuhal. Yang kedua, ni adalah Ibnu Dunia. Maksud dia planet tu ialah planet apa? Planet Suraya, bintang Suraya. Kalau Nusantara ni biasa dia sebut bintang Kartika, orang kita. Kalau orang kita ni sebut bintang Kartika, kita jumpa dalam kitab ke tulisan, tu merujuk bintang Suraya. Dia lain. Satu lagi hak Quran sebut dalam surah bintang, surah An-Najmu tu bintang Syi'ra, bintang Sirius tu. Bintang Sirius tu hak disembah oleh golongan Bani Huzail di Mekah dulu. Yang Allah suruh, buat apa kamu nak sembah bintang? Tapi kalau nak sembah apa? Sembah Tuhan pencipta kepada bintang tu. Sembah siapa? Sembah dia lah. Jangan duk sembah bintang. Okey, tu pandangan yang kedua. Apa dia? Suraya. Ada penisbahan kepada sahabat besar Abdullah ibnu Abbas. Dia kata bintang ni nama dia bintang Jadiu. Sudah. Jadiu ni apa? Kalau kita tengok dalam pengistilahan, bintang Jadiu kalau dalam ilmu horoskop merujuk Capricorn. Jadiu ni merujuk Capricorn. Capricorn ni lambang apa sih? Kambing, kepala kambing tu kan? Capricorn, kepala kambing. Okey. Seterusnya ada lagi penisbahan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia tidak menamakan, tapi dia kata kedudukan bintang tu berada di langit yang ketujuh. Kalau hak awal tadi dia sebut nama Zuhal, ni tak dinamakan, tapi kedudukan dia bintang ketujuh. Dan bila dia berada di bintang yang ketujuh tu, tak ada bintang lain yang ada bersama dia. Maksudnya bintang ni special. Dan dia ni boleh turun ke mana-mana tempat, menempati kawasan-kawasan tertentu mengikut apa yang telah ditakdirkan. Maksudnya dia tak tetap duduk di langit ketujuh. Time-time dia turun ke satu kawasan, satu daerah, satu kawasan yang terhad ni, kemudian dia akan kembali ke tempat asal dia. Dan cahaya dia ni terang menembusi kegelapan malam. Sebab tu disebut Najmus Sakib. Tu antara dapatan-dapatan daripada pandangan-pandangan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Sebenarnya wallahu alam. Okey. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan tiadalah melainkan tiap-tiap diri, jiwa itu pasti ada bersamanya hafiz, penjaga. Baik. Ayat yang keempat ni jawabul qasam. Jawab kepada sumpah. Poin sebenar yang dikehendaki. Sebelum tu dia sebut tentang benih-benih dalam bentuk sumpah. Demi langit, demi bintang At-Tariq, tahukah kamu bintang Tariq tu apa? Satu bintang yang cahayanya menembusi kegelapan malam. Tu kita panggil benih-benih. Benih inilah yang akan melahirkan bunga. Jawabul qasam. Nak jawab bagi sumpah tadi, ni poin yang sebenar. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
Tiada melainkan pada tiap-tiap jiwa dan diri manusia tu pasti ada bersamanya seorang penjaga. Baik. Sebelum tu, sifat as-sakib yang menembusi kegelapan malam ni ialah kerana cahayanya yang terang. Kalau kita malam kita umpamakan seperti selimut hitam yang tebal, yang besar, yang menutupi bumi kita, menyebabkan bumi kita menjadi gelap. Tiba-tiba ada bintang tertentu datang daripada kedudukan yang jauh, yang cahayanya bisa menembusi dan melubangi kegelapan malam. Apa yang nak kelas di sini? Kelas di sini kembali kepada hujung surah Al-Buruj tadi. Apa dia? Allah berbicara mengenai apa? Al-Quran. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran itu ialah cahaya. Al-Quran itu ialah petunjuk. Al-Quran itu ialah hidayah. Sifat dia sama. Dia datang untuk membelah kegelapan kesyirikan, membelah kegelapan bid'ah, membelah kegelapan khurafat, membelah kegelapan tahyul, membelah kegelapan nilai-nilai moral dan akhlak rendah yang telah lama melingkungi musyrikin di Mekah. Tapi benih-benih dia cerita pasal apa? Cerita pasal bintang yang bercahaya datang membelah kegelapan malam. Sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti wahyu yang turun pada dia, datang ni nak bagi cahaya, nak belah kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, khurafat dan unsur-unsur nilai-nilai dan akhlak dan moral yang rendah. Baik, sekarang inilah poin dia. Kenapa disebutkan kalimah nafsin, bukan kalimah insan? Kalau insan, dia berbicara mengenai keseluruhan, dari hujung rambut sampai hujung kaki, itu akan diguna kalimah insan. Tapi bila diguna kalimah nafsin, dia merujuk kepada sesuatu yang tersembunyi di sini. Hati, jiwa, perasaan. Kerana tema ini adalah tema kerahsiaan. Allah nak bagi tahu apa saja yang kamu terlintas, apa saja yang kamu rahsiakan daripada orang lain. Hak duduk di mana? Hak duduk dalam hati kamu ni. Hak terlintas dalam hati kamu ni. Orang lain tak boleh tahu. Orang lain tak boleh trace. Orang lain tak boleh nampak. Orang lain tak boleh gambarkan. Tapi walaupun sifat dia kerahsiaan, lamma alaiha hafiz. Pada diri kamu, jiwa kamu tu pasti ada penjaga. Ada khilaf ulama di sini. Hafiz tu merujuk kepada Allah sendiri ataupun para malaikat yang diutuskan oleh Allah. Nah, jadi di sini ramai yang memilih para malaikat. Tapi selalunya kalau malaikat dalam konteks ayat yang lain dia disebut lahu ataupun laha. Tapi di sini alaiha. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Setiap manusia itu dia ini dijaga, dikawal, bergilir-gilir oleh malaikat, sama ada dari arah depan atau dari arah belakang, yang menjaga setiap urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Depan tu ada kalimah apa? Lahu. Sebab berbicara mengenai konteks penjagaan, pengawasan, pemerhatian, pemantauan. Tapi bila Allah menggunakan alaiha, dia bukan setakat jaga, dia bukan setakat awasi, dia bukan setakat perhati dan pantau, tapi catik dan tulis sekali. Berat lagi penekanan dia. Nah, habaq di sini, kamu ni Allah dia seorang penjaga. Duduk di tempat sesunyi mana pun, tak ada orang macam mana pun, dia sentiasa ada bersama kamu. Orang lain mungkin tak tahu kamu buat apa, tapi dia tahu. Bukan setakat tahu, bukan setakat tengok, bukan setakat perhati, dia duk siap catik dah. Dia duk siap catik.
Kan ada ayat lain apa tu, iz yatalaqqa mutalaqiyani tu, anil yami wa anis shimali qa'ida tu. Betulkan saya cari ayat tu, Mat. Dia ada dua orang malaikat, kiri dan kanan, qa'ida. Qa'ada dalam bahasa Arab apa? Duduk. Bukan kata sifat malaikat tu duduk kiri kanan kamu tu dia duduk. Sifat dia tu duduk dah. Penggunaan kalimah duduk tu maksudnya apa? Menetap, setia, sekali dengan kamu maksudnya. Macam kita bercakap lah, rumah sewa tu hang duk sekali dengan mak pak hang ke? Hang duk kita guna. Duk tu kata apa asal dia? Duduk lah. Rumah sewa tu hang duk sekali dengan bapak hang ke? Maksud duk di situ hang tinggal ke? Bukan kata duk dalam rumah tu mak bapak dengan hang tu asyik duduk 24 jam sebelah hang. Tak. Kau pernah jumpa kata rumah sewa tu hang berdiri sekali dengan mak dengan bapak hang ke? Aku tak guna kalimah berdiri. Dia guna hang duk dengan depa ke? Duk tu walaupun asal kalimah duduk nak habaq, duk sekali tinggal bersama. Konteks keakraban, rapat, duduk sekali. Hak ni pun dia guna kalimah yang sama, qaidah tu asalnya duduk, tapi bukan nak habaq duduk dengan cara duduk ni, tapi nak habaq mereka sentiasa ada dengan kamu kiri kanan. Tapi waktu tu inilah tema kerahsiaan. Di sini kita akan nampak satu benda. Apa dia? Saya buat analogi ni jangan silap faham. Kita lah ni sebenarnya bila rahsia, kita tahu dah ada malaikat ni, kita tahu. Tapi sebab tak nampak tu yang kita buat leceh tu. Kita tak nampak dia sentiasa ada dengan kita. Hak tu jadi terjebak buat dosa tu lah, buat keburukan tu lah, buat autani lah, buat leceh tu lah. Tahu sangat depa sentiasa ada, duk tengok, duk lihat, duk catat, tapi sebab tak nampak. Manusia ni banyak terperangkap dengan sifat ghaibiyah, tak nampak tu, menyebabkan mereka rasa selesa. Tapi cuba kita analogikan balik benda tadi dalam bentuk nampak. Bayangkan alam langit yang Allah sebutkan sebagai objek sumpah, was-sama, langit yang seluas-luasnya. Kita pula duduk sebagai alam yang kerdil di bawah dia. Langit ni besar, kita duduk di bawah. Bayangkan pula at-tariq atau bintang-bintang lain tu, kita analogikan sebagai satelit-satelit yang siap menyuluh di mana kita berada dan apa yang kita buat. Bayangkan malaikat tu pula kita analogikan intelijen kerajaan, spy kerajaan, SB kerajaan. Kita nak suruh bagi nampak, tiba-tiba orang mari habat yang sebelum ni kita tak tahu. Ustaz, berhati-hati, beringat sikit. Sebab saya dapat berita dari Kor Risikan Negara, contohlah, banyak dah satelit duk suluh ustaz lah ni. Satelit belah sana pun duk suluh, satelit belah ni pun duk teris. Dia nak tengok ustaz duk mana, ustaz selalu berulang alik pi mana, musim cuti ustaz pi mana, hujung minggu ustaz pi mana. Lepas tu bukan kata hak atas, ni hak bawah ni depa spy pun hantar, SB pun hantar, Jazzbon pun hantar. Ustaz keluar start motor pergi sekolah tu, naknya ada dah duk iring ustaz. Duk tunggu sampai ustaz balik. Balik tu ustaz pergi mana? Oh, atas nak kafar. Malam pergi ceramah, depa masuk sekali duk ceramah apa ni. Bila orang start bagi tahu lagu tu, hati kita jadi lagu mana? Hak sebelum ni benda tu duk buat dah, duk suluh dah. Benda orang duk spy dah, tapi tak ada orang bagi tahu. Kita rasa tak ada apa. Tapi bila orang start bagi tahu lagu tu, sudah aku ni. Asyik mata pun depa suluh aku nak pergi mana ni. Hak mana spy ni? Hak pakai kopiah ke? Hak pakai seluar jin ke? Jadi tak selesa dah. Aku kena bercakap baik-baik dah. Hak berhati-hati dah. Kita jadi lagu lain dah. Tapi sebenarnya Allah dah hantar lama menerusi objek-objek sumpah ni. Langit hak besar ni hari-hari duk berhati kita. Allah bersumpah matahari, hari-hari duk jadi saksi. Allah bersumpah bulan, hari-hari duk tengok kita kat bawah. Bintang-bintang duk suluh kat bawah. Lepas tu malaikat pula ada dah, tapi sebab tak nampak, tu duk buat leceh tu. Itu yang jadi duk buat leceh tu, berasa tak ada. Berasa tak ada. Di sini Allah nak palingkan kita kepada isu yang paling besar ni. Dia sebut dulu sumpah-sumpah tadi, bunga-bunga kita kata hak ni nak keluar ni.
Kamu kena ingat. Kemudian baru dia sebut tentang perjalanan yang kedua. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka lihatlah manusia daripada apa dia diciptakan. Allah nak penjatuh kita lah tu. Allah nak perendah kita tu. Hakikatnya nak suruh faham, hang ni aku buat daripada apa sebenarnya? Aku buat daripada apa? Air yang terpancar, air yang hina, air yang lemah, air yang tak ada value, air yang tak ada nilai. Nak suruh kita rasa kita ni memerlukan Tuhan. Dan nak juga peringat kepada kita apa? Pada ayat mana? Fama apa dah? Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengembalikan semula. Allah nak habaq kekuatan dan kekuasaan dia. Kita ni asal daripada hak tak ada. Allah nak bagi ada melalui benda yang hina tadi. Allah bagi kita ada. Kemudian kita hidup. Lepas hidup kita mati. Lepas mati Allah mampu tak nak menghidup balik? Oh, senang bagi Allah. Senang bagi Allah. Allah nak dalam masa yang sama nak cerita nilai diri kita di sisi Allah yang lemah, hina, jahil, bodoh ni. Dalam masa yang sama Allah nak peringat, waktu hang hidup atas dunia lagu mana hang nak hidup pun hang akan mati. Dan bila hang mati, aku juga Tuhan yang sama yang buat hang daripada awal hak tak ada tu bagi jadi ada, aku juga hak boleh hidup balik selepas hang mati. Cuma hak nombor 4 ayat tadi nak peringat lagi penting. Lepas hang bangkit semula tu, aku akan buka balik lah kerahsiaan hak malaikat aku duk tulis tu. Bukan bangkit saja-saja, bukan bangkit oh kita hidup balik, seronok balik. Tak ada seronok balik dah, sebab nak buka balik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz tu. Hang buat baik, catatan dia baiklah. Hang buat leceh, lecehlah jawapan dia. Itu nak suruh ingat. Pada waktu tu kita ada penolong lagi tak? Tengok ayat seterusnya. Yauma tublas sarair. Hari itu digambarkan sebagai hari membuka segala rahsia. Sebab sebelum ni tak ada orang tahu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan satu perbuatan sama ada yang baik atau yang buruk yang kita boleh sembunyi daripada orang lain. Hak anggota kita ni, hak nampak ni, kita buat hak baik ke, kita buat hak jahat ke, yang kita boleh sembunyikan daripada orang. Cuba sebut. Kalau kata nak buat hak baik sekalipun, kita nak solat katakan, surau mana yang aku ada seorang-seorang orang lain tak mari surau ni, biar orang lain tak nampak aku nak semayang ni? Boleh tak? Tak boleh. Boleh ke orang ada 20 orang ni time aku semayang biar depa tu langsung seolah-olah tak nampak aku, biar aku ni Yang kita nak buat tu baik ke buruk? Baik semayang tu pun kita tak boleh sembunyikan daripada orang. Kita nak ikut perintah agama, nak pi bayar zakat. Oh, kalau boleh aku nak berjabat tangan ni dengan amil zakat. Kalau boleh tak ada amil, aku duduk macam ni seorang je. Ni aku nak bayar zakat. Sebab konon-kononnya nak sembunyikan kebaikan kita tu. Kalau boleh amil ni tak ada, biar aku macam ni seorang tak apa dah. Aku nak bayar zakat ni. Tapi kena ada amil. Tahu juga amil mesti tahu aku bayar zakat. Faham tak maksud saya tu? Kita nak pergi haji. Oh, kalau boleh musim ni biar aku seorang ada tawaf, tak ada orang tengok. Mana boleh, orang tengok juga. Tu hak baik, apatah lagi hak jahat. Kadang-kadang kita nak ambil tabung, duduk tengok. Kita nak retuh buah rambutan orang, orang ni duduk tengok. Tapi hak kullu nafsin tadi, ada siapa tahu dah? Tak ada siapa tahu. Walaupun muka nampak macam ni, dalam hati orang yang duk angkat sebelah kita macam ni, hati dia fikir pasal lain. Kita pun muka lagu ni juga fikir pasal lain, tak ada siapa tahu. Tapi hari itu tublas sarair, Allah akan menzahirkan, menampakkan semua rahsia-rahsia tadi. Bukan tu saja, fama lahu min quwwatin wala nasir, dan baginya tak ada sebarang kekuatan dan sebarang penolong lagi. Kekuatan pun tak ada, penolong pun tak ada. Kita nak jawab apa?
Nampak tak poin dia nak pergi ke mana? Nak suruh kita berwaspada, berhati-hati, beringat sewaktu kita hidup atas dunia ni kena melakukan perkara-perkara kebaikan, bukan sebaliknya. Walaupun mata kasat kita tak nampak ada siapa yang pantau kita, tapi sebenarnya ada petugas-petugas daripada Allah yang bernama malaikat yang sentiasa merekod dan mencatat amalan kita. Bagi orang yang menghayati, mengerti dan rasa, malu ke tak malu? Bila kita buat benda yang tak sepatutnya, kita rasa tak ada orang, kita rasa tak malu. Tapi cuba hayati, cuba letak, malaikat duk ada ni sebenarnya, aku duk buat benda ni. Malunya aku kat mereka berdua. Sebab kita lah ni hak jadi masalah. Apa dia? Mati rasa tu lah. Rasa tu mati. Bila rasa malaikat menjaga, malaikat mencatat, malaikat merekod tu mati, habis mati rasa tu, tak ada apa. Orang panggil tak ada rasa. Kalau orang ada rasa, dia jadi malu. Malu. Takut aku mereka duk catat ni, takut aku mereka duk tulis ni, takut aku mereka duk pantau duk apa ni. Ada rasa. Tak ada rasa, tak ada. Tak ada lah. Itu yang kita nak jaga sungguh-sungguh. Jadi cukuplah dulu 4 ayat. Nanti kita ulas pula. Bila pula? Bulan depan lah. Cuti dulu kan hujung bulan ni. Ada cuti lagi tak? Banyak cuti. Hampa tak mau jadi cikgu rugi. Cuti sekolah banyak. Hujung bulan cuti. Okey, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, faedah dan pencerahan bersama untuk kita semua pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.